لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Menyingkap sejarah perjalanan umat Islam dalam menyempurnakan rukun Islam kelima, jemaah haji sebelum 1970-an menghadapi lebih banyak cabaran untuk menunaikan ibadah itu kerana perlu menaiki kapal laut yang memakan masa 15 hari perjalanan dari Malaysia ke Arab Saudi. Bukan setakat itu sahaja, malahan perjalanan jemaah haji dari Mekah ke Madinah juga hanya menggunakan unta. Bagaimanapun, kesukaran-kesukaran yang terpaksa dilalui oleh jemaah haji itu tidak pernah mematahkan semangat mereka untuk beribadah. Pemergian ke Tanah Suci Mekah menggunakan kapal terbang mula diperkenalkan pada musim haji pada tahun 1970-an. Hakikatnya, menunaikan ibadah di Tanah Suci dengan menaiki kapal terbang adalah lebih mudah dan hanya memerlukan 8 hingga 9 jam sahaja. Bersempena musim haji 1435 Hijri tahun ini, kru TV Selatan mendapatkan gambaran bagaimana proses persiapan terakhir bakal jemaah haji Johor di lapangan terbang antarabangsa Senai sebelum mereka berlepas ke Tanah Suci. Jadi pada keseluruhannya jemaah haji Johor pada tahun ini seramai 2,689 yang terdiri daripada 1,283 jemaah haji lelaki dan 1,376 jemaah haji wanita. Dan keseluruhannya boleh kita katakan jemaah haji ini merupakan yang kali pertama lah menunaikan haji, dan mereka memilih lapangan terbang Senai sebagai dia orang punya stesen berlepas. Kalau kita katakan dari segi keseluruhan ada 6 penerbangan, kalau didarabkan dengan 270 lah kita katakan secara puratanya dalam lingkungan 1,700 jemaah berlepas ke Senai, tapi yang bakinya mereka memilih untuk berlepas di stesen yang lain seperti Kelana Jaya ataupun Alor-Star ataupun Penang, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak lah. Itu antara lain stesen penerbangan yang mereka akan terbang. Tapi majoritinya jemaah haji Johor akan melalui airport Senai. Tentang proses aktiviti ataupun yang perlu jemaah haji lalui semasa di airport, sebelum ni kita dah war-warkan dalam kita punya kursus kita ada asas hajinya, kursus intensif hajinya, kursus perdana hajinya, dan even kursus khasnya kita dah terang macam mana flow yang harus dilalui jemaah haji. Namun pada masa keberangkatan tu kita akan detailkan lagi aktiviti tersebut supaya mereka lebih patuh atau mereka lebih senang mengikuti proses yang kita akan lalui bersama. Baik, pertama kali kaunter pendaftaran insya-Allah akan dibuka pada jam, kita awalkan sikit kaunter pendaftaran kerana kita tak nak membiarkan jemaah haji bersesak-sesak di kawasan luar panas dan juga orang ramai dan sebagainya, tak selesa. Jadi kita akan buka kaunter pendaftaran mungkin seawal pukul 12.30 di mana mereka akan tiba di airport. Dan kita namakan kawasan yang untuk berkumpul tu namanya drop off zone. Dan drop off tu merupakan tempat dia turunkan daripada jemaah haji dan turunkan beg, bagasi, dan kereta tu akan keluarlah tempat parking dan tinggalkan jemaah haji dan juga beg. Dan di sana kita akan anjurkan jemaah haji supaya letakkan beg di bawah kemah dulu ataupun kawasan yang berteduh berhampiran. Dan juga kita akan anjurkan jemaah haji terus pergi daftar. Mereka cuma perlu membawa surat jadual penerbangan jadual penerbangan untuk mereka tunjukkan ke kita punya pegawai, dan kita akan scan, kita akan daftarkan mereka dan seterusnya kita akan berikan alat-alat kelengkapan lain seperti stiker. Stiker ni sangat penting. Kita bagi 4 stiker. Satunya untuk ditampalkan di belakang rencana, satu ditampalkan di beg sandang, beg yang gantung kat leher tu, satunya di beg hand luggage yang ada roda tu, dan last sekali beg yang besar. Beg besar tu diorang sendiri lah. Jadi kita akan ajarkan diorang macam mana nak tampal dan sebagainya. Dan selepas mereka dapat stiker, diorang pergi bergerak ke kaunter di mana kita akan bagikan beg sandang. Beg sandang tahun ni disponsor oleh pihak Maybank, jadi colour kuning lah. Nampak terpampang logo Maybank dan sebagainya. Jadi kita akan tampalkan satu stiker di bahagian hadapan, iaitu yang konsep yang plastik tu, transparent, tampal kat situ. Selepas diorang tampal stiker dan juga mengambil beg sandang, mereka keluar kejap. Sebab apa? Kita punya kaunter pasport tak ready lagi, awal lagi. Kita akan buka lebih kurang pukul 2.30. Jadi in between tu mereka akan berada di kawasan walkway
daripada kawasan drop off dan terus akan ke kaunter pemeriksaan ataupun pasport. Di situ walkway tu kita akan benarkan jemaah haji berkumpul sehinggalah kita bagi tahu ataupun kita buat announcement lebih kurang pukul 12 ataupun 12.30 kita akan beritahu jemaah haji sila masuk untuk check in ataupun pemeriksaan masuk, dan mereka akan beratur ikut suami isteri dan juga beg untuk mengambil pasport masing-masing. Di sana pasport masing-masing akan di-scankan. Dan pada masa tu juga pihak kesihatan akan pasang dia punya kamera untuk detect kalau ada jemaah haji yang tak sihat. Dia punya skrin dia boleh menunjukkan kalau katakan kalau oren jemaah haji ni demam, dia akan tarik ke tepi. Dia akan make sure, dia akan check balik dan sebagainya, serius tak serius dia punya penyakit itu. Dan kalau serius, mungkin tindakan terusnya kita boleh ambil tindakan dia ditangguh penerbangan dan sebagainya. Tapi tengok keseriusan dia punya kesihatan tu. Kalau just demam biasa dengan makan ubat dia boleh pulih, kita akan lepaskan dia meneruskan perjalanan dia lah. Baik, selepas daripada pemeriksaan kesihatan tu, terus jemaah haji akan menyaring ataupun scan dia punya luggage dia. Dan seterusnya mereka akan selepas saring bagasi, mereka akan ke kaunter mas untuk urusan timbang barang dan juga nak masukkan barang-barang dia masuk dalam kargo. Selepas tersebut kita akan anjurkan jemaah haji untuk masuk ke dalam untuk body scan pula. Body scan, sebab ada body scan dia akan naik ke tempat departure hall untuk kita sedikit taklimat. Dan di sana juga kita akan sediakan surau, sediakan kaunter bank Islam untuk simpan duit dan tukar duit, disediakan ada kafe banyak kat situ. Dan pada masa tu kita bagi peluang bagi haji untuk berehat lebih sikit lah berbanding dekat luar tadi dengan berasa asak tak selesa, sempit dan sebagainya. Tapi di dalam dewan departure tu kita dapat beri peluang rehat sikit lah bagi haji sebelum boarding dan seterusnya naik pesawat menuju ke Madinah ataupun Jeddah dan sebagainya. Jadi itu antara lain lah dia punya proses dekat situ. Dan kita akan dibantu, anggota tamu haji yang bertugas ada lebih kurang dalam 20 orang, dan kami akan dibantu oleh pihak rela. Rela ni kerja suka rela. Jadi kita pun kadang-kadang rasa malu juga dengan orang sebab orang datang tanpa bayaran. Cuma kita sediakan makanan untuk orang. Jadi terima kasih banyaklah kepada pihak rela yang setiap tahun ramai, dekat 60 orang datang. Walaupun yang non-Muslim pun datang. Di India, China ada tolong kita melancarkan operasi. Jadi memang saya salute lah diorang ni. Satu penghargaan tinggi kepada diorang rela ni. Dan saya rasa makan tengah hari yang kita sediakan tu pun rasanya tak memadai untuk malah jasa mereka. Mereka anjurkan trafik, mereka uruskan jemaah haji masuk ke drop off zone, mereka tolong tarik beg jemaah, tolong bantu jemaah haji di departure hall dan sebagainya. Jadi saya rasa saya agak terharu lah dengan punya pengorbanan. Jadi saya rasa benda ni biarlah berterusan. Dan terima kasih kepada pihak rela. Harapkan agar jemaah haji Johor khasnya dapat menunaikan haji dengan sebaik mungkin dan dapat haji yang mabrur. Dan balik mereka merupakan ni model ataupun contoh ataupun ikon kepada penduduk setempat. Di kampung-kampung dia panggil tuan haji dan puan hajah. Jadi mereka ni sebagai model kepada masyarakat. Kan, at least bawa perubahan. Kalau tidak pada masyarakat pun pada diri dia. Dulu jarang pergi masjid jemaah. Balik Mekah selalu pergi masjid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata. Ini saya kira kali pertama dan teruja lah Allah pilih saya nak ke Mekah. Perasaan saya gemetar sikit lah. Yalah, kali pertama, yang pertamanya naik kapal terbang. Tak pernah naik kapal terbang, naik kapal terbang. Yang kedua, itulah saya cakap, saya berdebar-debar nak menghadapi keadaan untuk melakukan fardu haji. Cepat, lambat tu semua Allah punya kerja. Yang penting kita buat kerja apa yang Allah suruh. Yang penting kita bekerja kan sebahagian daripada rezeki kita untuk pergi haji. Cuma sebahagian je, tak banyak, bukannya semua, sebahagian, sedikit aja. Mudah-mudahan Allah akan makbulkan, insya-Allah. Perasaan saya sungguh gembira dan terharu kerana ialah dengan keizinan Allah saya dan suami saya dapat sampai untuk ke tanah suci Mekah. Saat ni pertama memang ya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Memang yang teramat kerana inilah
dalam sepanjang hidup saya rasa ini yang sebagai umat Islam, inilah rukun yang kelima yang kita mesti kata, walaupun tak mesti tapi dengan izin Allah. Sah dan batalnya dapat dijaga agar amalan hajinya tidak sia-sia. Tata tertib dan akhlak kenalah jaga, buatlah dengan tenang serta tawadu, sabar dan tolak angsu mestilah ada. Jangan berkasar merempuh manusia. Labbaik Allah